Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada hari ini bersama Muhammad Aidin bin Amran daripada Bukit Sentosa Rawang. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama saya dalam menjalankan tugas pemimpin tugas SPA 2011 pada petang. Encik, sila jelaskan tentang latar belakang keluarga Encik. Terima kasih Encik Danish. Jadi nama saya Muhammad Aidin bin Amran. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal daripada Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Saya mula mendiami Bukit Sentosa sejak berumur 1 tahun ketika Bukit Sentosa sedang baru dibangunkan. Ayah saya bekerja di Maybank, manakala ibu saya pula merupakan suri rumah sepenuh masa. Saya merupakan anak yang ke-6 daripada 10 orang adik-beradik. Okay, terima kasih. Jadi Encik, ramai juga ada 10 orang. Ya, betul. Boleh jelaskan sikit tentang latar belakang pendidikan Encik? Latar belakang pendidikan saya, ketika sekolah rendah saya bersekolah di SK Bukit Sentosa. Manakala sekolah menengah pula saya bersekolah di sekolah berasrama penuh, iaitu Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor yang terletak di Batang Kali. Saya memperoleh keputusan 9A 1B di SPM. Kemudian saya meneruskan pelajaran di peringkat asasi, iaitu di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, iaitu dalam bidang asasi kejuruteraan dan teknologi. Kemudian saya meneruskan lagi pembelajaran saya di peringkat ijazah sarjana muda di tempat yang sama dalam bidang teknologi maritim. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Jika diikutkan dengan latar belakang Encik, kiranya Encik ni merupakan orang-orang yang hebat jugalah. Jadi, daripada dapatan saya, boleh tak kalau saya nak tanya Encik, pada pendapat Encik lah, apa kelebihan yang ada pada diri Encik? Terima kasih untuk soalan itu. Jadi, pada pendapat saya, untuk menerangkan tentang kelebihan diri ni, saya susah sikit sebab saya macam tak terfikir lagi apa kelebihan yang ada pada diri saya. Tapi mungkin antara kelebihan yang ada pada diri saya ialah saya merupakan seorang yang sentiasa berusaha bersungguh untuk mendapatkan sesuatu benda. Contohnya, jika saya ingin mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ataupun ujian, kuis dan sebagainya, saya akan berusaha bersungguh-sungguh. Saya akan belajar dengan tekun dan rajin agar saya faham segala yang diajar oleh pensyarah. Selain itu, antara kelebihan diri saya juga, saya merupakan seorang yang mempunyai sifat ingin tahu yang sangat mendalam dalam sesuatu benda. Jadi contohnya seperti jika saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang suatu benda, saya akan mencari maklumat tentang suatu benda itu dengan diri saya sendiri, seperti saya akan mendayari di internet dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan sahih. Jadi selain itu juga, antara kelebihan yang ada pada diri saya, mungkin saya juga seorang yang pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Jadi walaupun apa jua halangan yang dia hadapi, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berusaha untuk
mencapai cita-cita saya. Jadi itu saja. Terima kasih Cik Aidil kerana berkongsi dan serba sedikit tentang kelebihan yang dimiliki. Okey, saya nak tanya kat sini, macam yang Cik nyatakan tadi, Cik masih kurang kelebihan yang Cik ada lah kan. Jadi, apakah tindakan yang Cik lakukan untuk apa orang kata untuk mendalami lagi ataupun mencari kelebihan yang dikatakan berguna lah, kelebihan dalam diri Cik yang boleh membantu Cik pada masa hadapan, sama ada dalam kerjaya, pendidikan, kehidupan dan sebagainya. Pada pendapat saya, tindakan yang saya lakukan untuk lebih mengetahui kelebihan saya adalah mungkin saya mencari pengalaman-pengalaman dan berinteraksi dengan lebih banyak orang. Contohnya dalam masa cuti semester ataupun cuti persekolahan dan sebagainya, saya akan mencari kerja part time ataupun kerja sementara untuk saya memperbaiki diri saya supaya saya boleh sentiasa tahu tentang dunia luar dengan lebih mendalam dan saya boleh berjumpa dengan ramai orang untuk berkongsi pengalaman dan pendapat serta untuk membaiki segala kelemahan yang ada dalam diri saya. Terima kasih Cik Aidil. Jadi dengan orang kata berjumpa ataupun bergaul dengan lebih ramai orang di luar sana, jadi secara tidak langsung Cik pun akan dapat mengenali kelebihan diri Cik lah kan dalam secara tidak sedar. Ya, Okay. betul tu. Sekarang kita akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Apabila saya telah mengetahui tentang kelebihan-kelebihan telah dinyatakan oleh Cik, adakah kelemahan ataupun kekurangan diri? Untuk soalan ni, pada pendapat saya, setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Jadi, pada pendapat saya, kelemahan diri saya yang paling ketara ialah mungkin saya merupakan seorang yang mudah pelupa dan dengan sesuatu benda yang penting. Jadi mungkin cara saya untuk mengatasi kelemahan saya ini untuk tidak lupa terhadap sesuatu, saya akan mencatat dahulu segala yang benda yang penting agar saya tidak lupa perkara tersebut. Seterusnya, kelemahan yang ada pada diri saya lagi ialah saya mungkin seorang yang bermasalah untuk meminta pertolongan dengan orang lain. Saya rasa jika saya berhadapan dengan masalah ataupun cabaran, saya akan mengatasi semua benda itu dengan diri saya sendiri. Saya tidak akan meminta pertolongan dengan orang lain terlebih dahulu dan saya akan cuba untuk menyelesaikan masalah agar diri saya dapat berdepan dengan segala masalah tersebut. Dan selain itu juga, apa yang saya rasa antara kelemahan diri saya juga ialah mungkin saya seorang yang sukar untuk bergaul rapat dengan orang pada mulanya. Contohnya dengan orang-orang yang baru, orang yang saya tidak kenal di sekeliling saya akan sukar untuk bersembang secara rapat dengan mereka. Jadi saya rasa itulah antara kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saya. Okay. Terima kasih Cik Aidil untuk penjelasan tersebut. Okey, tadi Cik
masalah untuk meminta pertolongan dengan orang lain apabila keadaan terdesak. Jadi saya tertanya-tanya, pernahkah Encik menghadapi situasi di mana Encik memerlukan pertolongan, Encik berdepan dengan masalah, tapi Encik tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya, kita memerlukan pertolongan orang lain pada ketika itu lah. Saya rasa saya pernah berhadapan dengan situasi-situasi tersebut. Contohnya seperti jika kereta saya rosak dan tersadai tepi jalan, saya mungkin tiada orang untuk meminta pertolongan dan saya memang tidak arif dalam bidang kereta. Jadi saya terpaksa juga disebabkan tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan diri saya sendiri. Jadi saya cuba untuk meminta pertolongan orang lain. Contohnya seperti abang saya, tidak pun kawan saya yang lebih pandai dalam bidang kereta, enjin dan sebagainya untuk membantu saya dalam masalah tersebut. Okay, jadi kiranya Encik akan minta pertolongan tapi bila Encik tak mampu untuk menyelesaikan masalah Encik sendirilah. Betul? Ya, betul. Saya akan minta pertolongan sekiranya saya tidak tahu tentang benda itu dan saya tahu saya tidak boleh menyelesaikan perkara itu dengan diri saya sendiri. Okey, selepas Encik juga dinyatakan yang Encik ada masalah untuk bergaul pada mulanya. Jadi, apakah yang Encik lakukan apabila Encik baru saja masuk ke dalam kelompok masyarakat ataupun suasana yang baru, di mana Encik akan merasa janggal lah pada mulanya kan. Jadi, apa yang Encik lakukan untuk mengatasi masalah bagi mengelakkan rasa untuk bergaul dengan suatu kelompok masyarakat yang baru? Untuk masalah itu, bagi saya cara untuk mengatasinya adalah dengan mungkin mengikut kawan-kawan saya, menyertai aktiviti dengan orang-orang yang baru, dengan kawan-kawan mereka supaya saya tidaklah berasa janggal seorang diri, agar saya ada peneman yang boleh membantu saya untuk lebih rapat bersama orang-orang yang mereka kenali. Itu saja. Jadi, andai katalah jika pada ketika itu tak tiada sesiapa yang Encik, apa yang Encik lakukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu pada awalnya? Jika tiada yang menemani saya, maksudnya jika saya seorang diri di persekitaran yang baru ataupun di suasana yang janggal, saya akan cubalah untuk memberanikan diri saya untuk menegur dahulu seseorang dan mengenali mereka dengan cara berbual-bual kosong dengan mereka dan berbincang tentang perkara yang minat yang sama, ada seperti sukan, games dan sebagainya, agar perasaan janggal itu tidak lagi menebal dalam diri saya dan saya juga boleh berinteraksi dengan mereka semua seperti orang rapat. Jadinya yang Encik akan memulakanlah perbualan bagi menghilangkan rasa janggal tersebut. Ya, betul. Kalau dalam situasi berjumpa dengan orang lebih senyap, saya akan jadi rasa lagi janggal kan. Ya, betul. Encik akan boleh bersuara lah dan menegur mereka terlebih dahulu kan. Ya, betul. Saya akan menegur mereka dahulu supaya kami boleh berkenalan antara satu sama lain dan boleh memecahkan janggal antara kami.
tanpa melengahkan masa, kita bergerak ke soalan seterusnya. Okay, sekarang Encik merupakan pelajar UPNM atau Universiti Pendidikan Nasional Malaysia di dalam ijazah sarjana. Okay, jadi bagaimanakah minat Encik terhadap kos yang Encik ambil sekarang? Apakah perasaan? Terima kasih untuk soalan yang ditujukan. Jadi sekarang saya sedang belajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dalam peringkat ijazah sarjana muda teknologi maritim. Jadi apa yang membuatkan saya minat dalam bidang tersebut mungkin kerana bidang tersebut merupakan bidang yang sangat meluas dan sangat penting terutamanya kepada negara Malaysia sendiri. Kerana teknologi maritim di negara kita perlukan pembangunan yang lebih besar agar dapat memperkuatkan sistem pertahanan lautan negara kita, kerana negara kita merupakan negara yang banyak laut. Jadi teknologi-teknologi ini sangat penting dan sangat memerlukan pelajar-pelajar dan graduan yang banyak dalam bidang ini agar dapat memperkukuhkan lagi bidang ini pada masa hadapan. Terima kasih Encik Aidil. Di persekitaran belajar Encik Aidil sekarang, adakah Encik belajar secara online ataupun secara bersemuka pada buat masa ini? Buat masa ini saya masih lagi belajar secara maya, iaitu secara online. Tetapi saya rasa saya juga selesa belajar secara maya kerana mungkin sudah terbiasa dalam norma baru ini. Terima kasih Encik Aidil. Jadi Encik selesa kan orang kata di dalam dan selesa Encik, adakah Encik ada mengalami menghadapi sebarang masalah di dalam tempoh pembelajaran secara dalam talian lah sepanjang kursus Encik? Ya, sepanjang pengalaman saya belajar secara maya, semestinya ada banyak pengalaman-pengalaman dan masalah yang saya hadapi. Contohnya seperti masalah teknikal, seperti masalah carian internet yang tidak stabil ketika online class. Masalah-masalah itu kadang-kali kerap juga berlaku ketika online class, ketika melakukan assignment. Selain itu, masalah yang dihadapi juga adalah masalah sukar untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain di alam maya, kerana saya rasa tidak semua rakan boleh online pada masa yang sama. Jadi mungkin jika ingin bertanya soalan, kadang-kala mendapat respon yang agak lambat daripada rakan-rakan. Jadi bagi saya perkara ini akan melambatkan ataupun mengendalikan proses untuk menyiapkan sesuatu kerja dan assignment. Selain itu juga, jika ada perkara-perkara yang tidak faham ataupun soalan yang ingin bertanya kepada pensyarah, perkara ini juga sukar bagi saya untuk bertanya kerana penjelasan secara chat ataupun secara maya lebih sukar untuk faham berbanding secara bersemuka dengan pensyarah. Terima kasih Encik Aidil. Jadi untuk masalah yang dikatakan tadi adalah dari segi alat komunikasi, sama ada komputer riba ataupun komputer yang bermasalah, gaya internet, ataupun dari segi sistem
yang dibuat oleh universiti Cik tadi? Untuk masalah tersebut sebenarnya ketiga-tiganya pernah mengalami masalah. Contohnya seperti masalah internet, seperti masalah Wi-Fi. Kadang-kadang Wi-Fi di bilik saya agak jauh juga, jadi kadang-kadang Wi-Fi itu tidak mendapat penyambungan yang sepenuhnya. Jadi kadang-kadang saya punya internet akan menjadi lembab dan lainnya tidak kuat. Selain itu, masalah teknikal pada komputer juga pernah berlaku. Contohnya seperti lagging pada laptop, mungkin kerana membuka terlalu banyak Windows ataupun mungkin kerana tidak update laptop atau mungkin kerana virus-virus yang menyerang laptop dan sebagainya. Apakah tindakan Cik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Tindakan saya untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah contohnya kalau jika ada masalah Wi-Fi di rumah saya akan mencuba kaedah lain seperti menggunakan hotspot daripada data telefon bimbit saya ataupun pergi ke tempat yang mempunyai Wi-Fi percuma atau mempunyai Wi-Fi yang mempunyai line yang kuat. Selain itu, jika terdapat masalah teknikal seperti lagging laptop ketika saya sedang menjawab soalan ataupun menjawab kuis, saya akan memberitahu secepat mungkin kepada pesyarah terhadap masalah yang saya alami. Jadi mungkin saya boleh menangguh dahulu ataupun pesyarah akan bagi saya masa yang lebih untuk menghantar soalan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Jadi kiranya setiap masalah yang itu Cik berjadilah mengatasinya dengan kaedah-kaedah tersendiri, betul? Ya, betul. Jadi apa pendapat Cik rakan-rakan di universiti memandangkan Cik masih lagi kelas dalam talian? Adakah Cik mudah untuk orang kata menerima atau mengenali rakan-rakan baru, ataupun Cik hanya sekadar berkomunikasi di WhatsApp, pernah mengenali siapa pun mereka, hanya tahu nama dan rupa di profil WhatsApp saja, ataupun Cik ada gunakan kaedah lain seperti selalu call ataupun buat panggilan telefon bersama mereka untuk dikatakan lebih mengenali mereka secara rapat lah. Untuk bagi saya, untuk mengenali lebih rapat berkaitan dengan kawan-kawan di universiti, kami juga ada contohnya jika kami ada membuat assignment berkumpulan, kami akan berbincang melalui panggilan video. Jadi kami secara tidak langsung kami juga dapat berinteraksi secara bersemuka walaupun hanya sekadar di alam maya. Mungkin setelah habis perbincangan itu kami dapat bertanya khabar masing-masing, juga dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih rapat, bukan setakat di chat saja. Mungkin selepas ini jika kami berjumpa secara bersemuka, tidak akan ada lagi perasaan janggal di kalangan kami. Okey, faham. Seterusnya, untuk selain daripada luar daripada bidang pendidikan ataupun kirakan pangkat Encik sebagai pelajar, adakah Encik mempunyai masalah lain selain daripada gelaran pelajar lah? Mungkin masalah keluarga, ataupun masalah peribadi, masalah bersama rakan, ataupun apa saja masalah yang di luar konteks Encik sebagai pelajar lah.
pada pendapat saya, masalah yang dihadapi selain daripada yang berkaitan dengan pelajar, mungkin um, saya rasa saya tidak mempunyai masalah sesama keluarga, sesama rakan. Mungkin antara masalahnya ialah saya perlu lebih pengalaman, lebih pendedahan terhadap dunia luar, uh, dunia bersekemuka, sebab mungkin sebab saya terlalu lama belajar secara maya. Jadi saya kalau misalnya dikatakan sem seterusnya belajar secara bersemuka, saya rasa saya akan sukar untuk membiasakan diri dengan perkara tersebut kerana perkara tersebut sudah lama saya tidak hadapi. Okay, terima kasih. Apakah tindakan yang Encik lakukan sebagai persediaan untuk menghadapi dunia pembelajaran secara bersih? Antara persiapan yang saya lakukan adalah semestinya saya akan berkenalan dengan rakan-rakan yang sama kos, sama bidang dengan saya dengan lebih rapat. Jadi jika saya sudah mempunyai rakan yang saya kenali, mungkin akan memudahkan lagi proses untuk saya berhadapan dengan kelas secara bersemuka pada masa akan datang. Terima kasih Encik. Sekarang kita akan bergerak ke soalan-soalan yang terakhir. Sudah hampir ke penghujung sesi. Okey, apakah perancangan Encik untuk 5 tahun akan datang? Dan apakah harapan Encik pada diri Encik sendiri setelah tamat sesi pengajian di universiti? Perancangan saya untuk 5 tahun akan datang, semestinya saya ingin mendapatkan kerja yang bagus, kalau boleh dalam bidang yang saya belajar, dan jika saya bekerja dalam luar bidang saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk bekerja dengan baik dan bagus agar saya mendapat pekerjaan yang tetap, gaji yang tetap dan boleh menyara diri saya sendiri serta berbakti semula kepada orang tua saya. Seterusnya, harapan saya pada diri saya adalah saya berharap agar saya mendapat menjadi seorang pelajar yang berguna pada waktu sekarang. Saya harap saya akan lebih fokus ketika kelas. Saya harap saya akan mendapat keputusan yang cemerlang dan dapat menghabiskan pembelajaran peringkat ijazah sarjana muda saya dengan keputusan yang cemerlang. Jadi berdasarkan pandangan Encik terhadap diri Encik pada 5 tahun yang akan datang, apakah persiapan yang Encik lakukan untuk menyiapkan diri bagi melayakkan Encik mencapai apa yang Encik inginkan pada masa akan datang? Persiapan yang saya perlu siapkan pada diri saya adalah saya rasa mungkin saya perlu memperbaiki semula segala kelemahan-kelemahan yang saya nyatakan sebentar tadi. Contohnya seperti sukar untuk bergaul, saya akan cuba untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Saya akan lebih menjadi orang yang lebih kerap berkomunikasi dengan orang lain agar masalah ini tidak mengganggu saya dan tidak menjejaskan harapan saya pada masa akan datang. Selain daripada perkara-perkara tersebut, mempersiapkan diri Encik dengan orang kata ilmu lain yang dikatakan meningkatkan nilai diri Encik seperti yang orang kata ciri-ciri diinginkan oleh pihak majikan di luar sana. Uh, Terima kasih untuk soalan itu.
Jadi persediaan yang saya lakukan terhadap diri saya ialah mungkin sekarang ini saya memperbaikkan diri saya dalam penguasaan bahasa Inggeris kerana saya yakin pada masa akan datang bahasa Inggeris akan menjadi bahasa yang sangat diperlukan untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Jadi saya sentiasa memperbaiki diri saya untuk menguasai lagi dan sentiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris di dalam dunia nyata. Selain itu juga, saya juga akan mempersiapkan diri saya dengan kemahiran berkomunikasi yang lebih baik supaya pada masa akan datang saya dapat lebih bergaul, berinteraksi dengan majikan, dengan pelanggan ataupun dengan rakan sekerja yang lebih baik agar dapat menyelesaikan diri di tempat kerja dan mendapatkan suasana tempat kerja yang lebih harmoni. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita pada petang ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Aidil atas kerjasama yang diberikan. Selain itu, saya juga yang Encik Aidil berjayalah mencapai apa yang dihasratkan dan menjadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Sama-sama.